Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga dalam siri yang ke-19. Kita telah belajar dalam siri yang lepas, iaitulah benda-benda najis. Ada beberapa perkara yang kita belajar benda najis ni? 13 perkara, tak? 13 perkara. Jadi bagaimana pula cara tathhir? Kaifiyatu tathirin najasah. Bagaimana cara kita nak bersihkan, nak sucikan benda najis tu, macam mana cara? Jadi kita tahu dah benda najis tu najis lah dia. 13 perkara kita belajar. Kemudian dalam fiqh Syafi'i, najis terbagi kepada berapa jenis? 3 bahagi. Yang pertama dia panggil najis mughallazah. Apa makna mughallazah? Najis yang berat, hukumannya berat. Kalau kena dia, kena basuh banyak kali. Berapa kali basuh? 7 kali. Itu masyarakat kita, dia kata kena samak. Bukan samak, basuh. Samak lain. Samak ni kulit. Kulit yang kita nak bersih dia, basuh dengan alat-alat dia tu, itu dia panggil samak. Adapun najis mughallazah ni bukan samak, basuh 7 kali. Istilah tu biar betul. Ada samak juga, tak sama. Hak ni basuh dengan tanah, hak tu basuh dengan alat dia sendiri, yang tersendiri, alat basuh kulit ni. Yang kedua, menghilangkan najis mukhaffafah, yang ringan. Yang ketiga, mutawassitah, najis yang pertengahan. Jadi najis yang ketiga dan najis yang paling banyak atas dunia hidup kita hari ni. Najis yang mukhaffafah, 1 je. Najis yang mughallazah, 1. Dalam mazhab Syafi'i 2. Nah, apa benda 2 ni? Kita tengok. Bagaimana cara menghilangkan najis mughallazah? Najis mughallazah artinya najis yang diberatkan hukumnya, kena basuh betul-betul. Iaitulah barang yang kena najis dengan sebab anjing. Anjing mari, dia jilat bekas kita punya bekas. Sama ada gelas kita ke pinggan makuk kita dia jilat, maka kita kena basuh 7 kali. Atau babi, khinzir, muncul gelebek orang panggil ni. Lebek macam lebek. Lebek. Maka najis ini, anjing dengan babi, dalam fiqh mazhab Syafi'i wajib dibasuh 7 kali basuh. Salah satu daripadanya dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi kita ambil air, ambil tanah, campur dengan air, basuhkan dia. Lepas tu dicampur bisbaluh lagi 7 kali dengan air yang bersih lah, air biasa. Mana dalil? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis Muslim, kerana hadis Muslim maksudnya hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahur ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marrat ulahun nabit turab. Maksudnya, apabila menjilat oleh anjing pada bijana. Apa dia bijana tu? Bekas. Anjing jilat pada bekas kita. Maka basuh oleh kamu akan dia 7 kali. Yang pertamanya dengan tanah. Ini dalam hadis ni yang pertamanya dengan tanah. Ada riwayat lain kata salah satu daripada 7 kali itu tanah. Tak kira lah yang pertama ke, yang setengah ke. Jangan yang terakhir lah. Yang terakhir basuh dengan tanah, berani habis lah pula. Ada juga macam tu. Jadi, cuma dia kata di sini, diriwayat daripada Daruqutni. Ihdahunna bil batha. Ihdahunna bil batha. Salah satu daripadanya dengan tanah. Jadi hadis ini, Daruqutni ini, yang peliknya, kata ulama Al-Jarud, hadis ini diriwayat oleh Jarud,
Salah satu rawinya Ibnu Yazid matruk hadis. Lapak lain lah kita guna lapak ni. Ulama kata matruk ni Yazid bin Jarud bin Yazid ni. Jadi ada riwayat lain mengatakan salah satunya dengan tanah. Jadi kita nak salah satu basuh awal ke tengah ke dengan tanah. Jangan ambil tak kira di mana-mana, salah satu daripadanya. Jadi anjing jelaslah kepada kita dengan tanah kena basuh. Kerana apa? Hadis Nabi sangat jelas. Bila anjing itu basuh, jilat di bekas dia. Kata ulama mazhab, dikata apa? Termasuklah semua sekali lah. Kalau anjing jilat bekas, anjing jilat kain baju kita, jilat apa benda pun, kena basuh dengan tanah belaka. Itu yang pertama. Anjing, babi macam mana babi? Babi ni, kita dah sebut dah dalam pelajaran lepas, mazhab Syafi'inya dia qiyas kepada anjing. Qiyas. Kalau nak kira dalil Nabi suruh basuh anjing babi 7 kali, tidak ada. Cuma dia guna pendekatan qiyas. Oleh kerana babi ni jelek dia, cuma kotor dia lebih pada anjing lagi. Sehingga Tuhan sebut dalam Quran Karim, walahma khinzir, daging babi sebut. Maknanya benda tu kotor. Maka para ulama mengatakan apa tu? Qiyasul aula. Dia sebutkan dalam muka surat 31 tu dia kata diqiyas. Anjing ni qiyas aulawi, qiyas aula. Jadi dalilnya dalil qiyas. Kita berpindah pula kepada yang kedua, menghilangkan najis mukhaffafah. Artinya yang diringankan, najis yang diringankan. Apa benda yang diringankan? Iaitulah barang yang kena najis, air kencing kanak-kanak laki-laki. Satu je. Kalau orang tanya atas dunia ni, apa dia najis mukhaffafah? Jawabnya najis air kencing kanak-kanak laki-laki yang belum makan akan yang lain daripada susu mak dia zaman dulu. Zaman sekarang ni kecil lagi, makan tak makan? Makan susu macam-macam dah. Susu lembu makan, susu kambing makan. Habis ini susu atas dunia ni jumpa belaka dia. Jadi apa hukumnya najis kanak-kanak bawah 2 tahun itu? Memadai untuk menghilangkannya dengan dipercikkan air ke atasnya. Kita ambil air, kita renjis air atas kain kita ke atas lantai tempat dia kecil tadi. Kemudian maka daripadanya diperah. Maknanya kita ambil, kok keringkanlah benda tu. Kerana hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan juga Abu Daud, dikata hadis kata apa? Seorang sahabat namanya Abu Samh. Abu Samh, sahabat ni. Dia kata, aku akhdimun Nabi. Aku berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari datang Hasan ataupun Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sayang kepada cucu dia. Bila mari cucu dia ambil, dia dukung. Fabala ala sadrihi, cucu ni baik, dia kencing atas hatuk dia, kena atas dada Nabi. Faji'tu aghsiluhu, aku pun pergi nak basuh lah. Hatuk dia kena air kencing cucu ni. Faqala, Nabi kata apa? Yughsalu min baul jariyah. Nabi kata hak basuh tu kalau air kencing kanak-kanak perempuan. Wa yurashu min baulil ghulam. Anak-anak laki-laki memadai dengan kita renjis air je. Renjis air cukup dah, tak payah. Hadis ni riwayat dengan sanad yang sahih. Jadi dibasuh daripada kencing budak betina. Kita tukarlah bahasa lama ni kepada kanak-kanak perempuan dan direnjis air, dipercik air itu dengan kencing kanak-kanak lelaki. Bahasa budak jantan budak ni bahasa lama lah, bahasa kampung. Itu dia panggil perkara yang kedua. Yang ketiga,
menghilangkan najis mutawassithah. Apa dia najis mutawassithah? Iaitulah najis yang pertengahan. Iaitulah barang yang kena najis dengan yang lain daripada yang kedua ni. Semua sekali najis lain daripada babi dengan anjing, lain daripada air kencing, maka tiada ada diri najis. Najis tu maka memadai melalukan air satu kali atasnya. Jadi kita ambil air, kita jiru atas dia cukup. Dan jika ada najis, diri najis. Apa makna diri najis? Ada ain najis. Kita tengok di atas lantai ni, atas kapek ni ada stokor benda yang orang tinggal kat situ. Kunci tinggal kat miau, pek dia berak situ. Apa nak buat? Yang pertama kena hilangkan dulu. Buang benda tu dulu. Nampak benda tu, maka kita kena buangkan. Jadi kena buang dulu. Maka tiada dapat tiada berarti mesti. Kalau disebut tiada dapat tiada dalam kitab lama ni, awak tulis kat bawah tu mesti. Kalau sekiranya ada ain najis, benda najis tu ada di situ, maka mesti menghilangkan benda tu dulu. Lepas hilang, kemudian melalukan air ke atasnya. Lepas hilang tu barulah kita ambil air, kita lalukan ke atas apa tu? Ke atas najis tadi. Ke atas tempat najis tu. Jangan kata ambil pakai biar gitu tak jadi. Sebab apa? Kalau tidak, tak sudah juga dia panggil. Kerana hadis Bukhari dan Muslim yang kita dah baca dulu, apabila datangnya pakcik orang kampung ni mari ke Madinah, sampai ke masjid Nabi SAW, apa dia buat? Dia kencing dalam masjid. Ingat tak ingat? Nabi suruh apa? Nabi kata subbu alaihi zanuban min ma. Nabi kata tuang oleh kamu ke atas air kencing badui itu satu timba daripada air. Jadi dia panggil ini tathhir bil mukasarah. Kita bersihkan benda tu dengan banyakkan air. Jadi dan dimaafkan berkekalan warna atau bau yang sukar menghilangkannya. Kalau ayam dia mari berok atas tangga kita. Ayam mone, tak ayam mone aku panggil. Tak ayam mone ke? Basuh dengan sabun bau lagi. Bau tak bau? Tapi tak ada dalam air dia, tak ada warna dia, tak ada, maka itu dimaafkan. Tengok dia kata ni. Dan dimaafkan berkekalan warna atau bau yang sukar menghilangkannya. Tidak jadi masalah. Dimaafkan bau dan warna yang sukar untuk kita hilang. Jadi jangan duk bimbang lah. Hei, ada bau lagi ni. Siapa dia suruh kamu ciumnya? Duk cari pasal sungguh. Kalau cium, orang buat hak dia sendiri pun, kalau duk cium lagi, tak boleh keluar tandas, duk main habis toko sabun, duk basuh sabun. Dah kita basuh dah sabun, tak ada lah benda situ. Dimaafkan. Baunya termasuk juga warnanya. Ada kadang-kadang benda ni tinggal warna situ, sedangkan zat dia, air dia tidak ada, maka itu dimaafkan. Di mana dalil dimaafkan itu? Tengok ni. Tuan cantik, tuan syekh kita ni, dia bawa kitab. Dia kata kerana firman Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Surah apa ni? Al-Hajj ayat 78. Suratul Haji ayat 78. Dan tiada menjadikan Allah Ta'ala atas kamu akan kesempitan dalam agama. Tuhan tak sempitkan kita dalam agama. Dalam kurungan dia tulis kepicikan. Awak nak picik, mana sempit. Rigid. Tak. Agama ni tak sempit. Jadi hadis Badui tadi, hadis Badui, tanda kat hadis Badui itu. Hadis Badui ni Nabi kita SAW suruh kita banyakkan air, maka dia hilang begitu saja. Cerita ni bolehlah kita ambil buat dalil kepada masalah yang berlaku hari ni. Kebanyakan masyarakat hari ni dia basuh air dengan apa? Dengan mesin basuh automatik. Betul tak? Mesin basuh automatik dia pusing situ air, tapi air tu banyak. Cuma peringatan kitanya, kalaulah kain tu kena najis,
air kencing ke apa benda ke, anak-anak ni, maka basuh dulu kat luar. Buang dulu zat dia tu, air dia tu. Ambil bilah dulu sekali, buang dia punya najis tu, baru kita masuk dalam besen. Jadi air tu mukasarah, berapa kali dia gumpur air tu banyak. Itu tidak lagi menimbulkan keraguan, mesin tu boleh digunakan. Jangan duduk susah. Ini tanya, ustaz boleh guna mesin basuh? Kalau kita kata tak boleh guna, awak nak basuh tangan ke? Sakit tangan tak? Mana ada orang basuh tangan hari ni tak? Kat sungai pun jari ada basuh dah selalu. Tapi pada dasarnya tak dah. Jadi jangan duduk banyak tanya sangat. Menyusahkan kita sendiri, menyusahkan orang lain. Susah orang lain tak susah orang lain. Susah orang lain. Ya, itu dalam masalah menghilangkan najis. Fin najasat. Jadi macam mana kita nak tengok lagi? Kalaulah najis tadi, tandalah kat kita tu, duduk atas tanah ataupun di atas tempat mana-mana tertentu, maka cukuplah. Kalau dia tidak ada zat najis, air najis tidak ada, memadailah kita basuh sekali je pergi, cukup dah. Jadi dalilnya dalil hadis Arabi lah, hadis orang Badui tadi. Kalau najis ini bukan duduk di tanah, bukan atas bumi, duduk di pakaian ke, duduk di bekas-bekas ke, duduk di atas kapek ke, apa dia kita nak buat? Kalaulah dia ni kena ke anjing, maka basuh 7 kali lah. Kalau najis, air kencing, berak, darah, apa kita nak buat? Kita kena basuh dengan air dan banyakkan air, kemudian kita kena perah pula benda tu. Kurangkan benda sehingga hilang bau dia tu, hilang dia punya zat, benda tu hilang. Itu beza di antara najis atas tanah tadi dengan najis duduk lekat pada benda. Jadi apa kita kata tadi? Yang pertama sekali, hilangkan najis dulu. Jadi kita pastilah kalau anak kita ni jenis kencing dalam seluar, sebelum masuk seluar ni dalam mesin basuh, masuk dulu, letak dulu bawah paip, biar hilang dia punya zat air najis tu, baru kita masuk dalam mesin basuh. Kalau tidak, susah juga, dia bercampur gauh habis dalam tu. Mesin tu bukannya air mengalir, air cuma dia tukar air banyaklah, tapi hilangnya air. Sehingga tidak ada tinggalan kesan dia, kecuali apa yang payah nak hilang, yang kita sebut tadi, dikecualikan tadi. Itulah di antara pelajaran kita dalam bab benda-benda najis. Kita berpindah pula kepada tajuk lain pula, iaitulah masalah haid. Babul haid. Habis dah. Jadi pasal apa syekh kita ni, dia letak haid ni sekali dengan najis. Sebab haid tu darah. Darah dia tu najis. Kau tak najis. Itu pasal itulah dia panggil darah. Yang kedua, bila dia bersih daripada darah dia tu, maka dia kena mandi. Jadi dia duduk dalam kitab kena mandi. Tengok kitab kita. Bermula haid itu darah yang keluar dengan sebab tabiat. Haid ini darah yang keluar mengikut kebiasaan manusia. Manusia biasa dia akan keluar darah daripada sejauh-jauh rahim. Apa dia sejauh rahim ni pula? Maknanya daripada dalam rahim orang perempuan. Haid ni dia keluar dalam rahim. Biasanya orang perempuan yang subur, dia akan keluar buaidah, dia panggil. Apa ni? Suburan dia tu, dia nak jadikan, nak jadi anak. Tapi bila tak mari anak, maka dia keluar darah dia, jadi darah haid dia keluar benda tu. Ini kena belajar dalam ilmu doktor lah. Cumanya kita belajar secara ringkas je. Kalau nak belajar betul-betul, kita belajar dalam bab haid ni kena belajar dengan doktor, ahli-ahli perubatan. Daripada masa yang tertentu. Jadi orang perempuan ni bukan keluar haid sentiasa. Dia keluar dalam masa-masa yang tertentu.
Dan istihadah. Tanda situ. Dalam bab haid ni ada dua benda. Satu dia panggil haid, darah yang keluar dengan warna yang dikenali oleh orang perempuan pada masa yang tertentu. Keluar daripada mana? Daripada rahim orang perempuan. Daripada tempat peranakan dia tu. Keluar daripada situ. Dan istihadah. Ini penyakit. Istihadah tu iaitu darah penyakit yang keluar ia daripada orat. Yang tempat keluarnya sehampir rahim. Mana di luar rahim. Awal lagi dia keluar di situ. Haid keluar dalam rahim. Dan nifas. Apa dia nifas tu? Nifas iaitulah darah yang keluar kemudian daripada kosong rahim, daripada kandungan. Dia tulis kosong rahim daripada bunting. Orang bunting ni orang mengandung lah. Apabila seorang perempuan telah selesai daripada melahirkan anak, anak dia keluar daripada rahim dia, maka pada waktu itu keluar darah. Dia panggil darah nifas. Darah apa tu? Darah nifas. Nifas ini darah yang keluar daripada rahim perempuan. Sekurang-kurang umur perempuan yang haid. Apa dia yang haid ini? 9 tahun. Haid orang perempuan boleh mari haid 9 tahun. Ini waktu yang paling awal boleh mari haid. 9 tahun orang perempuan boleh mari haid. Mana cerita dia? Nak dengar cerita sikit. Kebanyakan imam-imam mazhab berpendapat sekurang-kurang umur berlakunya haid pada seorang wanita ialah 9 tahun. Berdasarkan kepada kebiasaan yang terjadi. Orang Melayu mungkin lambat mari haid. Tapi kalau orang Arab, dia subuh cepat. Tubuh dia berbesar. Body kita ni 9 tahun ni, duk main kesak inguh lagi. Orang Arab dah besar 9 tahun. Dalam sejarah, tengok kita baca cerita sikit. Dalam sejarah kewujudan manusia, tidak ada rekod seorang perempuan yang kena datang haid sebelum usia 9 tahun. Orang duk carilah dalam buku rekod. Dulu pada dah buku rekod ni. Rekod. Dalam kalangan fiqh Islam, terdapat satu ketetapan bahawa setiap yang tidak ada garis panduan daripada syarak atau pada bahasa, makalah dirujuk kepada kebiasaan. Dalam kaedah fiqh Islam, kalau benda ni tak hadis, tak ada Nabi kata orang perempuan bermula haid dia pada umur berapa tahun? 9 tahun. Ada ke tak ada? Tak ada. Habis macam mana nak suruh ada? Maka dia kembali kepada uruf. Tengok suasana yang berlaku dalam dunia ni. Kemungkinan ada terjadi seorang wanita kena datang haid sebelum usia 9 tahun. Mungkin ada. Awal lagi dia mari. Namun ini merupakan perkara yang sangat jarang terdapat. Jadi jaranglah berlaku. Maka kita ambil yang ghalib, yang biasa. Hukum hakam Islam tidak dilandaskan kepada perkara yang jarang berlaku. Mana dalilnya? Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Aisyah kata apa? Idza balagatil jariyatu 9 sinin fahiya imra'atun. Apabila seorang kanak-kanak perempuan mencecah usia 9 tahun, maka dia dikenali sebagai seorang wanita. Hadis ini diriwayat oleh Baihaqi dalam sunan dia, tapi bidun isnad, tanda sanad. Yang dimaksudkan dengan kata-kata Aisyah itu ialah hukum bagi kanak-kanak tadi adalah seperti hukum seorang wanita. Para ulama mengatakan, dengar cerita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kenapa dia menetapkan orang 9 tahun mari haid? Sebab dia kata, dia pernah tengok, Imam Syafi'i kata, aku tengok seorang perempuan berumur berapa tahun? 20 tahun. Sini dia sebut 19 tahun. Ada riwayat kata, Imam Syafi'i kata, aku tengok orang perempuan umur 20 tahun sudah jadi nenek. Zaman kita hari 20 tahun tak jumpa cari gawe lagi.
Duk main SMS je siang malam. Tak? Ada. Macam mana 20 tahun je ni? Tengok. 9 tahun mari haid, dia kahwin. Biasa lepas kahwin 9 bulan beranak. Berapa umur dia? 9 tahun 9 bulan. 9 tahun 10 bulan. Anak dia umur 9 tahun kahwin pula. Cukup 10 tahun, cukup 9 tahun 9 bulan beranak pula. Betul-betul umur 20 tahun sudah jadi nenek dah dia. Boleh tak boleh? Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Dia kata dia tengok. Seorang perempuan yang umur 20 tahun atau kurang sikit, dia kata sudah jadi nenek. La ilaha illallah. Nak kata apa? Baik. Itu permulaan mari haid. Kalau waktu tamat haid berapa tahun? Kita tengok pula. Tanda kat tepi tu. Mungkin tidak dalam kitab kita ni. Waktu tamat haid berapa tahun? Para ulama fiqh berselisih pendapat dalam menentukan usia berakhirnya haid. Bila orang perempuan ni berhenti haid? Tak ada. Lantaran ketiadaan nas yang menyebut tentangnya. Ia juga disebabkan sandaran pegangan mereka kepada istiqra'. Amal istiqra' penelitian. Kebiasaan yang berlaku. Dan tinjauan kepada hal ehwal para wanita. Menurut ulama mazhab Syafi'i, usia tamat haid ialah 62 tahun. Tanda. 62 tahun baru tamat haid dia. Bermakna kalaulah orang perempuan umur 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun keluar darah, dalam fiqh Syafi'i masih lagi dikira sebagai haid. Dikira sebagai haid lagi. Ada juga yang mengatakan tidak ada batasan maksimum bagi penamat haid. Jadi golongan mazhab Hanafi mengatakan usia tamat haid ialah ketika 55 tahun hingga 60 tahun. Hanafi 55 60 tahun tamat haid. Dengar cerita ni. Fuqaha Maliki, ahli fiqh Imam Malik, usianya ialah 70 tahun. 70 tahun mari haid lagi ni. Pendapat mazhab Imam Ahmad, kita nak tengok ni. Betapa celarunya ulama dalam masalah ni. Kerana apa? Kerana tidak ada dalil. Semuanya istiqra'. Tengok tempat. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Ahmad, tidak ada haid selepas usia 50 tahun. Lepas 50 tahun, tak haid. Siapa dia mari keluar lagi, dia kena istihadah. Dia kena salat juga. Berdasarkan kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, "Iza balagatil mar'atu 50 sanah kharajat min haddil haid." Bila seorang itu sampai umur 50 tahun, maka keluarlah ia daripada batasan haid. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi. Setengah ulama mengatakan hadis ini hasan. Kata-kata Aisyah ni. Jadi kita letak di sini bahawa sukarlah untuk kita nak menentukan bilakah waktu tamatnya haid seorang perempuan. Jadi kalau orang perempuan tua mari haid ni, cuba ambil lah jenis darah dia, bawa ke ahli-ahli perubatan, cuba dia tengok betul ke tidak haid. Ataupun dia kira irqun, darah ni darah penyakit yang dia kena salat. Sebab orang perempuan ni, kalau tengok dalam kitab kita ni 62 tahun baru habis haid. Umur pencen zaman sekarang ni lah. Itu baiklah. Kita panjang cerita haid tak habis bab pula ni. Kita nak habiskan masa kita. Dan sebanyak-banyak haid, kita balik kepada fiqh Syafi'i. Saya tak nak pergi jauh dah. Sebanyak-banyak haid, iaitulah 15 hari 15 malam. Seperti sekurang-kurang suci antara dua haid. Orang boleh suci dua haid, 15 hari 15 malam suci. Sebanyak haid 15 hari 15 malam, fiqh Syafi'i. Dan haid ini tak ada tempoh panjang mana. Suci, tak ada tempoh. Lepas pada 15 hari, orang ni tak mari haid. Setahun tak mari haid. 2 tahun tak mari haid. Tak ada masalah. Tapi tempoh haid tak lebih pada 15 hari, 15 malam. Dan kebanyakannya, yang kebiasaannya, iaitulah 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Biasanya perempuan yang normal, yang biasa ni, di antara 6 hari 7 hari. Seminggu lah haid dia biasa.
Tapi kalau orang perempuan biasa haid dia 15 hari 15 malam, kalau ada orang minta dia kena beritahu. Tuan, haid saya ni 15 hari 15 malam, luar daripada kebiasaan manusia lain. Jadi kalau suami ni jenis apa ni outstation seumur tak apa. Jenis jalan banyak pergilah 15 hari pun tak apa, 30 hari pun tak apa. Dia balik jaga-jaga contoh. Tapi kalau tidak kena maklumkanlah bahawa dia tu bukan cacat, bukan aib, tapi memang gitu Allah Taala tentukan untuk dia. Mana dalil bagi yang tersebut, iaitu istiqra. Letak bagi betul. Al-istiqra artinya diperiksa dan diteliti. Kebanyakan wanita haid dia sekitar seminggu, 7 hari, 8 hari. Yang paling banyaknya tak lebih daripada 15 hari 15 malam mengikut fiqh Syafi'i. Walaupun ada pandangan dalam perbincangan dengan ahli-ahli perubatan, dia panggil ONG ni, ulama-ulama doktor bahagian sakit puan. Dia kata orang perempuan boleh lebih daripada 15 hari 15 malam. Boleh lebih haid dia. Sebab darah dia sama je. Tiba-tiba kita stop situ. Jadi payah. Kita ahli fiqh sukar menerima. Sebab bagaimana kita nak tahdid? Ahli fiqh dalam bab haid dengan masalah haid ni, masalah yang cukup celaru. Seorang ahli fiqh Syafi'i, Al-Imrani, dia tulis sebuah kitab tebal, lebar mana lagi. Nama kitabnya Al-Mutahayyirah. Orang perempuan yang kehairanan, yang tak tahu dia ni haid atau tak haid, tak tahu. Sebuah kitab dia kena tulis. Sebab kadang-kadang orang ni mari haid hari ni, 2-3 hari dia berhenti. Besok mari pula. Macam mana kita nak buat? Jadi masalah ini masalah yang agak sukar. Ada orang mari 1 hari bulan mari, hingga 11 hari. Kemudian dia berhenti haid, mari pula lepas pada tu. Jadi kaedah dia ni kita nak kata apa? Sekiranya dia datang haid masih lagi dalam lingkungan 15 hari 15 malam, maka itu dikira haid lagi. Kalau dia berhenti lepas pada tu, dia mari lepas pada 15 malam, maka dia kira istihadah, sehinggalah dia mari pusingan haid yang akan datang. Dia kena cek balik bila ke haid dia akan mari pula. Ini cukup payah. Penelitian ni maka dikira yang cukup berat. Jadi kita kena ambil 15 hari lepas pada suci balik, tengok mari haid yang tu, barulah kita kira haid balik. Kalau tidak celaru nak buat, memang sukar untuk nak buat kerja macam ni. Ini masalah haid. Sekurang-kurangnya haid. Dan kebanyakannya iaitulah 7 hari 7 malam, kebiasaannya. Dan tiada ada sakat pada sebanyak-banyak suci, tak ada. Tidak ada sekatan, tidak ada sempadan. Bila kau yang paling suci, orang pada setahun 2 tahun tak haid, tak ada masalah. Masalahnya dia tidak subur dalam masalah lain lah. Itu cerita lain. Dengan ijma' para ulama. Jadi kita jelas di sini. Mana apabila orang perempuan yang suci daripada haid, maka dia kena mandi hadas. Sebab apa dia kena mandi? Kita sebut tadi, dalam bab mandi tadi, kerana dia banyak perkara masalah tu. Selagi dia tak mandi, dia masih lagi dalam hadas besar. Sedangkan dia sudah suci. Bila masuk waktu salat, dia kena sembahyang dan sebagainya, yang kita akan teliti nanti insya-Allah. Habislah kita perbincangan tentang haid ringkas je. Jadi oleh kerana dia ringkas, kita terpaksa kena jelaskan sedikitlah untuk maklumat. Jadi sekurang-kurang muddatul haid yang paling ringkas masa dia setakat mana? Dia kata masa tempoh haid yang paling panjangnya 15 hari 15 malam. Fiqh Syafi'i kata, jika kebiasaan seorang perempuan wanita datang haid yang melebihi 15 hari atau kurang dari sehari semalam, di mana ini sering kali berlaku padanya, maka tempoh yang lebih dan kurang itu tidak dikira sebagai tempoh haidnya. Itu fiqh Syafi'i. Jadi tempoh suci yang memisahkan di antara 2 haid, sekurang-kurang tempoh suci yang memisahkan di antara 2 haid ialah 15 hari. Itu pendapat jumhur. Kemudian darah yang dilihat oleh perempuan mengandung, kita sebut dah baru ni,
Mazhab Syafi'i kata itu darah haid. Para fuqaha dahulu dan sekarang berselisih pendapat tentang darah yang didapati oleh perempuan yang mengandung. Sama dia menentukannya sebagai darah haid atau darah istihadah. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i dalam melalui qaul jadidnya mengatakan perempuan yang mengandung mungkin kena tengah haid. Jadi kita dah sebut dah bahawa pandangan ahli fiqh bercanggah dengan pandangan ahli perubatan, kerana ahli perubatan mengatakan orang perempuan haid, orang perempuan mengandung tak mari haid. Suci, tengok. Ada ini soalan ni timbul banyak. Jadi kita jawablah secara ringkas, walaupun ringkas kita jawab. Para fuqaha berpendapat suci yang berselang-seli semasa tempoh haid. Para fuqaha sependapat bahawa tidak disyaratkan untuk dikira sebagai haid darah itu keluar secara terus-menerus, tak syarat. Apabila seorang mendapati pada suatu hari ia bersih, hari ini bersih, pada hari yang lain terdapat darah, maka hal ini terdapat dua pendapat di kalangan fuqaha. Golongan Hanafi berpendapat bersih daripada darah semasa tempoh haid dikira sebagai haid. Sementara golongan Syafi'i menurut pendapat yang asah di sisi mereka mengatakan hari yang bersih itu dikira sebagai hari haid dengan 3 syarat. Tengok. Yang pertama, hendaklah hari yang bersih itu dilingkungi antara 2 darah haid. Dia panggil fatratun naqa'. Fatratun naqa', fatrah orang perempuan berhenti haid, tengah-tengah haid. Syarat yang kedua adalah tempoh bersih itu tidak melebihi 15 hari. Dalam masih lagi dalam 15 hari. Kalau lebih pada itu tak dikira istihadah. Darah yang keluar tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang haid. Jadi sekurang-kurang haid dia mari apa ni? Sehari 1 malam tu dia panggil tempoh dia. Jadi kalau keluar daripada itu tidak. Jadi kalau dikira, biasanya isu ni berlaku bila orang pergi haji. Orang pergi haji bila berhenti haid dia, bila dia boleh tawaf balik. Jadi para ulama mengatakan dia kena tunggu 24 jam. Lepas 24 jam kalau haid tak mari, dia tawaf. Kalau mari lepas pada tu, dia kira lepas. Dia panggil fatratu naqa'. Bersih lepas 24. Tapi kalau kurang, dia tak boleh. Dia kena tawaf balik kerana haid dia tidak dikira. Itu dia panggil. Jadi sekurang-kurang haidnya kita tengoklah keadaan yang adanya masa yang paling lama dalam fiqh Syafi'i sebanyak berapa hari? 15 hari 15 malam. Kena belajar dalam fiqh ni. Baiklah. Kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya. Haram dengan sebab haid dan nifas. Semua yang haram dengan sebab hadas besar. Tengok baliklah dalam kitab kita yang lepas. Tak perlu kita undur baliklah. Yang kedua, lalu di dalam masjid. Lalu masjid kalau takut kotor masjid. Tapi kalau kita dengan alat moden yang ada hari ni, orang perempuan lalu masjid tak kotor, boleh dibenarkan. Dan bersuci daripada hadas. Dan puasa. Orang perempuan haid tak boleh lagi puasa. Kalau puasa, tak boleh lah. Tak boleh puasa dah dia ni. Dan wajib atas perempuan haid mengqadakan puasa yang wajib. Dan tidak perlu mengqadakan salat. Puasa dia kena qada, salat tak payah puasa. Kerana hadis Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salah. Artinya kami disuruh qada puasa dan tidak disuruh kami qada salat. Jadi puasa kena qada, salat tak payah qada. Yang seterusnya bersentuh kulit pada barang antara pusat dengan lutut. Ini panjanglah. Mana orang perempuan yang adalah haid, yang tak bolehnya dia duduk dengan suami dia, semua perkara dia boleh buat. Yang tak bolehnya iaitulah di tempat yang tersebut. Kerana firman Allah Taala, fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya maka jauhkan oleh kamu akan perempuan dalam masa haid itu tempat mahid, tempat keluar haid itu. Jadi ulama mengatakan yang tak bolehnya tempat keluar darah haid itu tak boleh bersentuh di situ. Di lain-lain tempat tidak jadi masalah, kecuali orang ni tak terkawal. Kalau dia main di tepi parit ni, jatuh dalam tu, maka jangan duduk dekat. Itu kaedah lah. Ramai budak-budak ni payah nak cerita. Dan talak, tak boleh bercerai dalam haid.
Dia panggil siapa dia cerai isteri dalam haid, itu dia panggil talak bid'i. Talak yang tak baik. Kerana melambatkan iddah perempuan itu. Dia tujuannya bila mu cerai dia, biar dia cepat habis iddah, orang lain boleh pinang dia. Setengah orang jahat ni. Dia tak mahu isteri dia habis iddah. Dia nak kawal, nak kontrol lagi. Lah, ini dia panggil perangai tak baik. Dan mu tak nak dengan dia, bagi orang lain. Apa yang susah kamunya? Apabila berhenti darah haid, putus darah haid, maksudnya telah tamat haid dia, nasya tiada halal sebelum mandi melainkan puasa dan talak dan bersuci. Jadi kalau orang perempuan berhenti haid, dia tak halal lagi, tak boleh salat, tak boleh apa. Yang dia bolehnya puasa boleh. Tengok ni, orang perempuan haid dia berhenti pada sebelum subuh. Dia tengah duduk masak nasi nak sahur untuk keluarga dia, berhenti haid dia. Dia pun makan, dia niat puasa juga. Tak jadi masalah. Jadi lepas makan siap, orang azan pun, dia boleh mandi, dan dia boleh teruskan puasa. Tak kata syarat puasa kena itu dulu. Dan talak. Jadi kalau haid dia berhenti, dia talak, dia cerai, tidak boleh dah, dan bersuci. Dan istihadah, seperti selalu keluar kencing. Orang yang kencing tak berhenti, tak tos tu, itu dia panggil penyakit istihadah. Tiada menegah ia akan barang yang menegah akan dia oleh haid dan nifas. Jadi tidak ada larangan legah dengan haid dengan nifas. Jadi ada lagi beberapa perkara yang perlu kita tengok dalam ini. Kita baca panjang dalam bab haid hari itu. Yang pertama sekali, orang perempuan haid ni apabila dia selesai, dia kena mandi, wajib mandi. Yang kedua, haid tanda seorang perempuan itu sudah balik. Ini ingat baik-baik ni. Orang-orang yang ada anak perempuan, bila kita tengok anak kita sudah subur, kena ajar kepada dia, ajar anak perempuan kita tu, ajar bagaimana kalau keluar darah nanti jangan terkejut. Kena ajar ada lebah haid dengan nifas. Ini jangan malu. Setengah orang dia kata malu nak ajar. Jangan malu apa ni. Yang seterusnya lagi, al-i'tidad. Jadi dengan keluar al-hukm bi bara'atir rahim. Dengan keluar haid ini, bolehlah kita hukumkan bahawa seorang perempuan itu rahim dia kosong daripada kandungan. Jadi dengan hari ini mudah lagi lah. Cuma ada satu lagi perhatian yang disebut dalam kitab fiqh kitanya. Apabila seorang perempuan berhenti haid dia sebelum ghurubis syamsi, sebelum jatuh matahari, sebelum maghrib, haid dia berhenti dalam waktu asar. Jadi ahli ulama mengatakan mesti dia kena salat zuhur dengan asar pada hari tersebut. Mana dia berhenti waktu asar, dia kena sembahyang zuhur dengan asar sekali. Siapa dia berhenti haid dia sebelum tulu'il fajri, sebelum subuh, mana dalam waktu isya masih ada lagi, dia kena sembahyang maghrib dengan isya pada malam tu. Inilah pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi ada pun hak lain-lain itu dia kata apa ni, macam orang dalam haid tidak digalakkan montok kuku, cabut rambut dia, sikat rambut semasa haid, itu dia panggil tidak digalakkan. Kerana ahli fiqh kata kerana haid itu orang perempuan itu kotor, bila dia gugur, kita gugurkan dia, maka dia kena simpan, kena mandi. Jadi tidaklah ada dalam dalil yang menunjukkan perkara yang tersebut. Wallahu a'lam. Habislah kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang ke-20 dalam kitab kita ini, sembahyang, kitabus salah, bab yang menyebut tentang salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.